الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى الإمام ابن أجروم صاحب الأجرومية وإلى جميع النهاه وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى سيدنا الإمام ابن هشام الأنصاري أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini meneruskan pengajian bagi kitab Matan Al-Ajrumiyah yang kita masuk pada perbahasan Al-Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah kita telah ketahui bahawa asma' kata nama ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang kita dah bincang sebelum ni ismul mufrad, kemudian musanna dan jama', al-jam'u bi anwa'i, jama' dan jenis-jenis jama'. Boleh buka dalam anwa'ul i'rab, ada alamatul i'rab. Matan dia pada alamatul i'rab dan dibahas setiap perbahasan tadi. Sekarang kita masuk pada asma'u al-khamsah. Dan yang terakhir dalam Matan Al-Ajrumiyah, perbincangan dalam aqsamul ism adalah bagi i'rab ya, yang termasuk dalam bahagian mu'rab ialah asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah ialah abu, akhu, hamu, fu dan zu. Ini 5 yang disebut sebagai kata nama khas yang dibincangkan dalam mu'rab. Abu, akhu, hamu, fu dan zu. Ini asma'ul khamsah. Tamam. Abu, aku, hamu, fu, zu. Dan 5 asma' ini mempunyai i'rab yang khas. Yaitu i'rabnya ar-raf'u bil waw wal nasbu bil alif wal jarru bil ya. Jadi i'rabnya dengan ar-raf'u bil waw wal nasbu bil alif wal jarru bil ya.
Jadi i'rabnya dengan huruf. Dia bukan dengan harakah, bukan dengan baris. Dia dengan huruf. Maka i'rabnya tiga-tiga ni adalah kelima-lima ni adalah ar-raf'u bil waw, an-nasbu bil alif, al-jarru bil ya. Jadi kesemuanya dengan huruf. Bil waw, bil alif, bil ya. Faham? Contoh rafa' dengan waw. Jaa abuka. Jaa abuka. Dan contoh nasab dengan alif, akrama Zaidun abaka. Dan contoh al-jar bil ya, marra Zaidun bi abika. Rafa' bil waw, contohnya jaa abuka. Nasab bil alif, contohnya akrama Zaidun abaka. Jar bil ya, marra Zaidun bi abika. Tengok keadaan dia tiga-tiga adalah berbeza pada huruf ni. Jadi kalau ini i'rabnya Ali Hakimi, jaa. Fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuka Abu saja, jangan abuka. Abu saja. Abu niyabatan 'anil dhamm لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. وهو مضاف مضاف إليه. I'rab macam tu ke? I'rab dia macam mana, Bildan? ضمير خفض للإضافة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Nah, baik. Nasbu bil alif. Jadi dia beza, dia baca jaa abuka. Abuka kenapa dia jadi abuka? Baca dengan abu karena dia dalam harfa. Karena sekarang dia dalam fa'il. Dia jadi fa'il. Fa'il adalah salah satu daripada komponen yang dirafa'kan. Tamam? Nanti tak mengaji lagi ni. Tak mengaji lagi fa'il, tak mengaji maf'ulun bihi, tak mengaji lagi naibul fa'il, tak mengaji lagi semua tak mengaji lagi. Ni baru mengaji dia punya alamat dulu. Kena tahu dulu benda ni dalam bahagian mana. Dia asmaul khamsah kah? Dia dalam bahagian jamak mana satu? Jamak taksir kah? Jamak muzakkar salim kah? Jamak muannas salim kah? Dia ni mufrad kah? Dia ni musanna kah? Ini yang dibincang dulu. Ini perbincangan pertama ni, tapi ni dah kelas ke berapa? Ya, kelas yang ke-12 lah. Ini kelas yang ke-12. Perbincangan berkenaan dengan kau tersebut dulu. Sebelum kita masuk kepada pembahagian fa'il, pembahagian marfu'at. Marfu'at ada berapa? Fa'il, naibul fa'il, isim kana dan seumpamanya, tak masuk lagi ni. Lepas tu tak masuk lagi pembahagian mansubat. Dan tak bagi lagi pembahagian majrurat. Dan tak bagi lagi pembahagian majzumat. Tak bagi lagi, tak selesai. Ini baru untuk kita kenal dulu benda tu apa. Contoh, sebab tu bila kita sebut jaa abuka, abuka
i'rabnya fa'ilun marfu'un. Dia fa'il tu tak mengaji lagi ni. Ni kalau bawa i'rab dulu, sebab tu kata masyayikh al-i'rab fannun mustaqil. I'rab ni adalah satu bidang yang berasingan terus dengan perbahasan nahwu. Cuma dibincang oleh para ulama, dimasukkan perbincangan tadi adalah kerana ianya berkait rapat. Tamam. Itu kalau kita buka dalam Fannul I'rab, buka dalam Jurumiyah, Tuhfatus Saniyah tidak ajak kita untuk i'rab secara orang panggil apa, detail. Dia akan sebut fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu kadza wa kadza. Dan apa ni, gitu. Tak diajak macam tu. Dia akan beritahu ni perbahasan dia tentang kalam, apa dia kalam, kemudian dibincang berkenaan dengan asmaul khamsah, benda apa asmaul khamsah, dan dia rafa' dengan apa. Itu je. Yang murid ni akan gabung sendiri nanti. Jadi sebab tu guru yang akan mengajarkan balik cara untuk i'rab dan susunan tadi. Sebab tu kadang berbeza juga madrasah. Dia akan beza sikit cara i'rab dia dan seumpamanya. Dan kemudian kitab i'rab dia ada kitab khas. Selepas mengaji nahwu semua, kena buka kitab i'rab khas. Kitab i'rab contoh macam i'rabul Quran. Belajar i'rab Quran pula. I'rab Quran dia datang lain terus, dia punya pengalaman dia akan jadi lain terus pada waktu tu. Memang. Dan Syekh Zaini Dahlan rahimahullah ada mengarang kitab Ja'a Zaidun. Kitab Ja'a Zaidun. Kitab Ja'a Zaidun ni adalah kitab tadrib dipanggil. Ini adalah sebagai cara bagaimana seorang tadi mengaplikasikan seluruh ilmu lughah Arabiah yang dia pelajari. Nampak nama kitabnya Ja'a Zaidun. Nah, kita kata Ja'a Zaidun, Ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun adalah fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Itu je. Tak, kalau tulis kitab macam tu tak ada kitab satu satr ya. Satu baris je boleh i'rab lah. Tak, dia buat satu kitab. Dalam tu akan dibahas balaghah, dalam tu akan dibahaskan tentang mantik dan seumpamanya. Dia akan gabung balik semua perbahasan tentang Ja'a Zaidun. Bagaimana untuk seorang tadi memahami seperti mana yang difahami oleh para ulama ketika melihat Ja'a Zaidun. Jadi itu dimensi pengajian yang lain. Jadi setelah pengajian selesai semua nanti kita akan baca yang tu. Jadi selepas selesai balaghah, baru baca balik Ja'a Zaidun. Kita akan tengok balik macam mana aplikasi para ulama terhadap perbahasan tadi. Kalau boleh beli kitab tu tengok, baca dulu, tengok faham ke tak. Ada kitab tu. Kitab tu ada, tapi masalah dia duduk di mana. Ada Ja'a Zaidun tu kitab dia. Kalau kita tengok lagi. Baik. Jadi ni ar-raf'u bil waw ja'a abuka. An-nasbu bil alif akrama Zaidun abaka. Jadi tengok dia tak baca abuka dah. Karena dia hal dia dalam keadaan nasab sekarang ni, yang mana dia jadi maf'ul. Akrama fi'lun madhi dan dia adalah fi'il muta'addi. Zaid adalah fa'il dan abaka adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu min asma'il khamsah. Karena dia asma'ul khamsah, maka dia i'rab dia dengan alif. Raf'u bil alif, an-nasbu bil alif, dan al-jarru bil ya. Dan ni jar. Bi abika i'rabnya ismun majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Ismun majrurun bil ba. Majrur bil ba. Dia tak boleh isim majrur bil ba. Ada dua, sebut ada dua madrasah, ada sebahagian yang terus i'rab abika ismun majrur bil ba. Tak. Ismun majrur bil ba. Wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu min al-asma'il khamsah. Itu buat i'rabnya lengkap. Dan kemudian wa huwa mudhaf, dan dia dalam keadaan mudhaf. Faham? Jadi kita dapat faham di sini bahawa kita akan tengok dia punya syarat ni. Dan kemudian kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ukhta Haruna ma kana abuka imra'a saw. Imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Okay?
Ya ukhta Haruna ma kana abuka. Ma kana abuki. Minta maaf. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Fa abuki dalam ayat tadi, abuki min al-asma'il khamsah. Marfu' wa alamatu raf'i marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Alamat rafa'nya adalah waw. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut alam ta'lamu anna abakum. Anna abakum. Dan Allah Ta'ala sebut irji'u ila abikum. Boleh? Dalam Quran lagi Allah Ta'ala sebut izhab anta wa akhuka awi ilaihi aqahu sanashuddu adudaka bi akhika. Itu kan beza-beza tu. Dalam contoh lagi hamu pula, jaa hamuha. Hamu ni maknanya adalah saudara ipar. Hamu. Nabi kata hamul maut. Nabi kata hamu al-maut. Jadi kita kata ipar dia selalu main rumah, dan seumpamanya macam mana kalau dia berduaan dalam rumah dengan iparnya. Nabi kata hamul maut. Itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Mislu jaa hamuha wa daraba Zaidun hamaha wa marra Zaidun bihamiha. Jadi tu dia punya, orang panggil apa, i'rabnya pada hamu. Dan zu dengan makna sahib. Zu ketika maknanya sahib, tentu jaa zu malin ay sahibu malin. Daraba Zaidun za malin. Marra Zaidun bi zi malin. Ni. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah. An kana za malin wa banin. Yas'alunaka an zil qarnain. Zil qarnain. Semua ni zu dengan makna sahib. Tamam. Nampak tak ni? Itu contoh-contoh yang kita bagi tadi tu yang disebut dalam Quran dan contoh yang kita letakkan dalam lughah Arabiah. Jadi kalau fu pula, fu mulut, fu. Dimasukkan fu di sini adalah fam. Kalau kita sebut hadza fuhu, masaha Zaidun fahu wa adqala Zaidun yadahu fi fihi. Hadza fuhu. Masaha Zaidun fahu. Fa alif. Adqala Zaidun yadahu fi fihi. Jadi kalau kita perhati dengan baik dengan contoh yang telah kita sebutkan tadi, yang ada pada asmaul khamsah, untuk kita i'rabkan dia dengan i'rab yang telah disebutkan. Apa dia i'rabnya, Hafiz? I'rab asmaul khamsah apa dia? Kalau rifaq dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan Betul. Dia dah bercari. Tak ada apa sebut ja'a abuka, tak ada pun. Kan tu nak tanya umum tu. Ya. Raf'u bil waw wan nasbu bil alif wal jarru bil ya. Baik. Jadi kalau kamu perhati elok, kamu akan dapati bahawa asmaul khamsah ini di'arab dengan i'rab yang tersebut. 3 tadi. Ar-raf'u bil waw wan nasbu bil ya, wan nasbu bil alif wal jarru bil ya. Dan kalau kita perhati pula dengan contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. Jadi saya tak sebut sesuatu lah. Ni abu, jaa abuka, akrama Zaidun abaka, marra Zaidun bi abika. Baik, kalau kita bagi contoh dengan akhu pula. Jaa akhuka, akrama Zaidun akhaka, marra Zaidun bi akhika. Betul? Ya. Hamu, jaa hamuka, akrama Zaidun hamaka, marra Zaidun bihamika. Boleh? Fu. Fu tak boleh lah. Takkan fu nak jadi ja'afuka. Telah datang mulut kamu. Tu bagi contoh lain lah. Jadi kalau zu boleh bagi. Fu kita bagi contoh tadi pada fu. Fu kita kata ja'a apa ni? Hadza fuhu. Atau hadza fuka. Boleh? Hadza fuka. Fuka pada mulut kamu. Hadza fuka.
Nah, lagi dalam yang kedua, masaha Zaidun fahu. Fa alif ha. Lagi adqala Zaidun yadahu fihi. Fihi itu mulutnya. I'rab dengan ya. Kenapa? Karena majrur bifi. Majrur bifi. Fihi. Boleh? Jangan nak buat ni. Ja'a fuka akrama Zaidun fahu afaka. Zaid telah memuliakan mulutmu. Marra Zaidun bifika. Oh, teruk sangat lah. Dia kata dia ni memang contoh tu sungguh dia hafal ni. Mulut kena lalu tepi. Kalau zu boleh. Ja'a zu malin. Akrama Zaidun za malin. Marra Zaidun bizi malin. Ay sahibu mal. Boleh? Kalau fa apa ni zu dah baca dah. Semua contoh dia boleh bagi contoh yang ni kecuali fu lah. Fu tu kena mengaji nahwu kena mengaji lah, bagi cerdik sama kan. Mengaji. Janganlah contoh tu sampai nampak tak cerdik kan. Jadi kalau kita perhati tengok kesemuanya apa dia yang kita dapati? Apa yang kita dapati pada i'rab pada kesemua ni? Yang pertama dia kena apa? Dia kena mufrad. Keadaannya mesti mufrad. Jadi abu, akhu, hamu, fuzu semuanya mufrad. Yang kedua, dia kena mukabbarah. Dia tidak boleh dalam keadaan musagharah. Dia tak boleh. Jadi dia tak boleh kalau kata kita baca dengan ja'a Ubay. Ra'aitu Ubay. Tamam? Kalau aku pula Ukhay. Jadi tak boleh. Dan dia tidak boleh. Yang ketiga dia kena syarat dia pada idafah ila ghairi ya mutakallim. Kena idafah ila ghairi ya mutakallim. Dia mesti idafah ila ghairi ya al-mutakallim. Jadi ada 3 syarat untuk kita menjadikan i'rabnya sebegini. Tamam? Nak jadi i'rab dia sebegini, maka dia kena mukabbarah, mufradah, mudhafah ila ghairi ya al-mutakallim. Faham? Jadi kalau kata dia mufradah, maka dia tidak boleh dalam keadaan musanna. Dia tak boleh dalam keadaan musanna dan tak boleh dalam keadaan jamak. Faham? Yang kedua, kalau kata dia dalam keadaan musanna tu maksudnya kalau dia dalam keadaan dua maksudnya. Susah kalau nak terjemah-jemah. Yang kedua, kalau kata dia jamak, dia tidak ada dalam keadaan, dia mesti dalam keadaan single, dia tidak boleh plural. Nampak tak? Kadang-kadang cakap orang putih tu. Dan dia mesti dalam keadaan apa dia? Mukabbarah. Mukabbarah maksudnya dia tidak boleh dalam keadaan musaghar, tak boleh kecil. Tak boleh baca dengan Ubay. Tak boleh baca dengan Ukhay, Humay. Tak boleh. Jadi i'rab dia lain terus. Dia tidak akan jadi i'rab asmaul khamsah. Jadi kalau kamu dapati ada pertemuan, kamu demu dalam bahasa Arab perkataan Ubay, itu tasghir kepada Abu, maka ketahui bahawa dia bukan i'rab lagi dalam asmaul khamsah. Karena dia telah lari salah satu daripada syarat yang pertama. Syarat dia, iaitu syarat dia mesti mukabbarah. Dia mesti mukabbarah. Faham? Dan dia mesti dalam keadaan mufradah. Dia tidak boleh dalam keadaan musanna ataupun jamak. Dan kemudian dia dalam keadaan mudhafah. Mudhafah, dia idhafah. Tapi dia idhafah kepada apa? Ghairi ya mutakallim. Mesti idhafat kepada selain ya mutakallim. Kalau dia idhafat kepada ya mutakallim, maka dia juga tidak akan di-i'rab dengan asma'u al-khamsah. Contoh, ja'a abi. Abi, bapak saya. Abi tak boleh lah. Nak i'rab apa abi? I'rab dengan abi. Siapullah.
Baik, Iraq. Korang, siapa dia nak Iraq? Ah. Ya Abi, ha. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الاشتغال بحركة المناسبة وهو مضاف والياء Ishtighalul mahal. بحركة المناسبة Hmm. وهي الكسرة وهو مضاف والياء Buat bala. Sebenarnya panjang wahya kasrah tu apa dia. Tak payah nak sebut lah tu. Hak tu tambah-tambah pula Iraq. Jadi pening orang. Mai tulis. Mai tak lah. Mai tulis. Lambat mai tulis. Wal ya, ha. والياء ضمير متكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. Baik. Abi ni dengar Iraq tadi. Faham? Iraq ni Abi fa'ilun marfu'un apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dia dhammah tu. Saya kalau tak ada ni jadi abu. Dia dhammah tapi dhammah dia zahirah. La, dhammah dia muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya al-mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Panjang Iraq ni. Hak tu Iraq dia. Wa huwa mudhaf. Tambah lagi. Wa huwa mudhaf. Tamam. Lagi. والياء Wal ya pula adalah dhamir mutakallim mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tamam. Panjang Arab ni. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Jadi dalam pengajian nahwu kita akan mengaji nanti apa dia itu fa'il. Apa itu marfu'. Dan apa alamat bagi rafa'. Alamat rafa' pula dia ada dhammah dan sekian-sekian. Dhammah pula ada yang muqaddarah dan ada yang zahirah. Yang ni dipilih muqaddarah. Dan kenapa dia muqaddarah tadi? Di mana tempat muqaddarah dia? Ala ma qabla al-ya. Ala ma qabla al-ya ni sini. Yang ni yang muqaddarah. Bukan muqaddarah di sini. Yang ditakdirkan di sini. Tamam? Ala ma qabla al-ya'il mutakallim. Jadi kena tahu ya ni ya apa? Mana'a min zuhuriha. Baik, kenapa ditakdirkan mana'a min zuhuriha ni sebab dia dihalang daripada zahirnya dhammah tersebut yang muqaddarah tadi. Kenapa? Ishtighalul mahal. Kerana dia sibuk dengan urusan tempat dia pada waktu ni. Kerana apa? Kerana al-mashghul la yushghal. Suatu yang disibuk jangan disibukkan lagi. Kerana dia sibuk dah waktu tu dengan urusan dia. Kamu pergi sibukkan dia lagi dengan urusan lain, maka ketika sebut dia melaksanakan kerja dia. Kalaulah huruf mengambil tempat macam tu, kenapa manusia selalu menyibuk dengan urusan orang lain? Boleh faham? Dan sufi fi nahwu. Tasawuf dalam nahwu. Ishtighalul fil mahal bi harakatil munasabah, dengan harakah yang munasabah baginya pada waktu itu. Karena dia duduk selepasnya ya, maka harakah yang munasabah baginya adalah apa? Adalah kasrah. Nah, anak Arab suka dengan lemah lembut, dengan ringan. Betul tak sebut jaa ubay abui. Kita boleh baca, Melayu boleh baca aja. Jaa abui. Boleh ke? Nah, kalau baca dengan fathah jaa abai. Kenapa baca dengan kasrah? Kerana dia lebih sesuai, disebabkan setelahnya dengan ya, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, dengan harakah yang munasabah dengan ya, iaitu dibaca dengan kasrah.
Dan kenapa dia baca, dan dia kedudukan di mana pula waktu tu? Dalam kedudukan mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ni banyak tak benda nak kena tahu. Sebelum di i'rab, banyak nak kena tahu. Satu perjalanan panjang maksudnya untuk nak i'rab satu kataan saja. Boleh. Itu akan dipelajari satu persatu. Dan yang ni kena latihan. Dan bila latihan, lama-lama dia akan jadi kita akan ingat dan mudah dengan perkara tersebut. Tapi bila dah masuk mengaji dalam tafsir, contohnya, kita tak i'rab lagi macam ni. Dia panggil i'rab mufassirin lah. Contoh, ja'a abi fa'il. Habis cukup lah. Fa'il. Lepas tu, tak baca pun dengan dhammah. Maksudnya kamu dah faham dah benda tu dan kamu dah reti dah dengan perjalanan tersebut. Kerana nak mengaji tafsir, mau tak mau kena habis dulu nahu. Baru boleh mengaji tafsir. Sebab tu di Zawiyah tidak mengaji tafsir lagi. Tak mengaji tafsir lagi kerana peringkat nahunya masih lagi baru lagi. Walaupun dah 3 tahun. Kalau mengaji tafsir boleh. Kita mengaji tafsir Nurul Ihsan lah. Tak ada i'rab lah. Tafsir Jalalain saya maksudkan. Tak mengaji lagi. Nanti akan mengaji. Tahun keempat. InsyaAllah. Saya tak perlu kalut. Dan kalau saya mengajak tafsir, saya ajalah sonok. Tu syok sorang-sorang. Nak murid tu sonok nak dobit saja. Padahal dia tak faham pun macam kita faham. Yang penting faham, bukan yang dobit tu saja. Kerana dobit, bukan maksud dobit ni adalah mengambil saja dobit guru, kemudian nanti dia mengajak balik, dia pun tak faham dia sebut apa. Faham? Tak, yang penting dia faham. Baru dia tulis benda tu. Boleh nampak tak? Jadi kalau kita melihat perkara tersebut dengan baik, maka selesailah pengajian tentang Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah. Dan kita sebut tadi apa dia? Dia mesti mudhafah ila ghairi ya mutakallim. Jangan idhafah dengan ya mutakallim. Kalau idhafah dengan ya mutakallim, jadi dia tidak akan baca lagi dengan i'rab sebegini. Dia tidak akan rafa' bil waw, tidak akan rafa' bil nasab bil alif, dan juga tidak jar bil ya. Dia akan jadi i'rab dia apa? Dengan dhammah muqaddarah. Dia bukan lagi dengan waw. Boleh? Nampak ni? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.